sesi doa pagi. 奉主耶稣圣名开始早祷会。Kita puji Tuhan dalam Kidung 24. 我们唱诗赞美神第24首。24. 24。神
Baik, selamat pagi, salam sahabat kepada semua tamu sekerja, pendeta, diakon, penatua, serta saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. 在这里问候所有的同工、长子、传道弟兄姐妹们，大家早上好，安息日平安。 Kita bersyukur kasih damai sejahtera Tuhan melimpahi, sehingga pada kesempatan ini kita dapat lagi bersama-sama merenungkan firman Tuhan. 我们感谢主耶稣赐给我们的平安，让我们今天能够再一次的分享主的道。 Sebelum kita berdoa, 我们祷告之前， maka kita akan merenungkan beberapa firman Tuhan sebagai dorongan bersama. 我们将会分享一点神的道理，作为大家的勉励。 Baik, tajuk ringkas firman Tuhan yang dapat kita renungkan pagi ini adalah memajukan diri dalam firman Tuhan. 今天早上呢，能够跟大家分享的一点道理呢，就是在主的道上长进。 Saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan 弟兄姐妹们，我们非常感谢主， karena kita diberi kesempatan lagi dapat merenungkan firman Tuhan. 因为我们再一次的有机会能够分享神的道理。 Kita bersyukur juga kepada Tuhan karena pihak gereja telah menyediakan platform pada masa kini. 我们也非常的感谢这个教会呢，有预备了这么好的平台。 Walaupun kita masih belum dapat berjumpa ataupun berkumpul di rumah Tuhan, 虽然我们不能够在主的家里一起聚集见面， tetapi masih ada ruang dan kesempatan kita dapat berkebaktian bersama-sama melalui online. 不过呢，依然能够透过这个网络呢，有空间、有机会能够见面。 Kita dapat mengikuti kebaktian, seminar, persebatan dan sebagainya di dalam alam maya ini. 我们可以透过这个网络呢，能够一起来参加一些联谊聚会以及这些灵修会。 Namun perkara ini hanyalah sebahagian dalam hidup kita. 不过呢，这不过是我们生活中的一部分而已。 Perkara apa yang penting? 什么才是重要的呢？ Kita harus memberi perhatian apakah diri kita sendiri ingin memajukan diri sendiri. 我们必须要注重一下，我们是否要让自己有所长进。 Misalnya sebagai seorang atlet, 比如说呢，一位运动员， jika dia ingin menjadi johan 如果他想要成为冠军的话， dalam pertandingan itu, 在某一个比赛当中， sudah pasti dia ingin memajukan dirinya. 他当然会想要让自己长进。 Demikian juga dalam soal rohani kita pada masa kini. 今天呢，我们的灵性也是这样， Kita harus senantiasa memajukan diri. 我们必须要常常呢让自己长进。 Baik, apakah maksud memajukan? 那么让自己长进是什么意思呢？ Kita boleh melihat beberapa definisi melalui dalam internet. 我们可以透过网络来去查看它的意思。 Tapi ringkasnya di sini memberitahukan kepada kita adalah satu menggerakkan ke hadapan. 那么简单来说呢，就是向前进。 Arti mudah bagi kita adalah kita mengusahakan ke hadapan yang lebih baik. 一个简单的意思呢，就是说让我们能够更容易的前进。 Ringkasnya memajukan diri dalam firman Tuhan ini. 在神的道上长进的意思呢， Di mana kita mengusahakan membangunkan diri dalam firman Tuhan. 就是要在神的道上努力，在神的道上bahkan 来去长大。 dalam Alkitab sering memperingati kita. 圣经呢也常常提醒我们 Misalnya siapa? 比如说谁呢？ Kita lihat di dalam 1 Korintus. 我们来看哥林多前书 1 Korintus pasal 9 ayat 27.
格林多前书9章27节， Dalam nama Tuhan Yesus membaca Alkitab 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 格林多前书9章27节。 Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 我是攻克己身，叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。 Kita lihat siapakah memberi kesaksian di sini. 我们看看这个做见证的是谁呢？ Ini adalah Paulus yang memberi kesaksian kepada jemaat di Korintus. 就是保罗向哥林多的教会做见证。 Apa katanya? 他说什么呢？ Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. 我是攻克己身，叫身服我。 Kalau kita lihat beberapa terjemah lain mengatakan apa? 如果我们看看其他的译本，他们说什么呢？ Terselip satu sikap yang berkata bersungguh-sungguh melatihkan tubuh. 他那里呢有说到，我很努力的来去操练自己的身体。 Artinya bukan hanya melatih tubuh tetapi diikuti dengan sikap sungguh-sungguh. 所以呢，不只是操练身体，而且是努力的来去操练。 Jadi hari ini kita juga sungguh-sungguh melatihkan tubuh kita. 今天呢，我们也要努力的来去操练自己。 Contoh lain lagi yang boleh kita lihat. 还有另外一个例子呢， Pesanan Paulus kepada seorang pendeta muda. 就是保罗对一位年轻传道的话 Misalnya di dalam 1 Timotius 啊，就记载在提摩太前书 pasal 4 ayat 7. 4章7节。 1 Timotius pasal 4 ayat 7. 提摩太前书4章7节。 Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. 只是要弃绝那世俗的言语和老妇荒谬的话，在敬虔上操练自己。 Nah, di sini dia memberitahukan pesanan kepada seorang pendeta muda Timotius, yaitu latihlah dirimu beribadah. 这里呢，他对年轻人传道提摩太说，要在敬虔上操练自己。 Arti kata lain, latihlah dirimu untuk hidup dalam kesalehan. 换句话说呢，就是要操练自己，活在敬虔中。 Saudara-saudari dikasihi dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Dapat kita lihat dua perkara tadi mengatakan ya melatih tubuh ataupun melatih diri dalam kesalehan. 这两件刚才的两件呢，就提醒我们说，要在敬虔上操练自己。 Jadi ini membuktikan bahwa setiap kita harus memajukan diri dalam firman Tuhan. 这就表示说，我们每一个人都应当在主的道上长进。 Sesuai firman Tuhan yang dikongsikan pada pagi ini. 那么，符合今天早上所分享的道理， Maka saya mengambil satu firman Tuhan, merenungkan bagaimana memajukan diri dalam firman Tuhan. 我就要分享一下，我们应当要如何在主的道上长进。 Ya, kita lihat 1 Timotius 我们再看提摩太前书 pasal 4 4章， dari mula ayat 13 sehingga 16. 从13到16节。 Di sini ada beberapa peranan penting yang harus kita perhatikan bagaimana memajukan diri dalam firman Tuhan. 这里呢有几个重点教导我们要如何在主的道上长进。 Baik, sebelum saya mengupas 4 ayat ini, 我还没有去分析这4节之前， maka kita lihat apakah latar belakang dalam ayat ini. 我们要先看看这几节的背景。 Nah, ini mengatakan satu pesanan seorang pendeta senior kepada seorang pendeta muda yaitu Timotius. 这是一个年长的传道给年轻的传道的一个忠告。 Nah, mungkin kita berkata, 可能我们会说， ini adalah hanya untuk penginjil. 这可能只是给那些传福音的人。 Bila kita perhatikan ayat ini, 当我们仔细的看这节的时候 ini，bukan hanya untuk seorang penginjil, 它其实不只是给传福音的人， tetapi juga kepada kita saudara-saudara. 也是给予我们的。 Misalnya kenapa? 为什么呢？ Kita lihat di dalam ayat 11. 我们来看11节， Di sini mengatakan, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. 这些事你要吩咐人，也要教导人。 Baik, siapakah semuanya itu? 这些人是谁呢？ Mari kita rujuk lagi di dalam ayat ke-6. 我们来看第6节， Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. 你若将这些事提醒弟兄们， Nah, ini membuktikan kepada kita adalah kepada semua lapisan jemaat. 这就为我们证明说，这是对着各层次的信徒说 Bukan 的 hanya kepada seorang penginjil, tetapi kepada semua saudara-saudari. 不只是给一位传福音的人，反而是给所有的弟兄姐妹们。 Kita harus memajukan diri dalam soal firman Tuhan.
我们大家呢都必须要在主的道上长 Mari 进。 kita melihat bagaimana memajukan diri dalam firman Tuhan. 我们来看看应当如何在道上长进。 Yang pertama, 第一， kita lihat di dalam ayat 13. 我们来看13节， 1 Timotius pasal 4 ayat 13. 提摩太前书4章13节。 Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. 你要以宣读、劝勉、教导为念，只等到我来。 Di sini mengatakan, 这里说到呢， pertama, bagaimana memajukan diri. 首先要如何长进呢？ Bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. 要勤劳的来去宣读圣经。 Saudara-saudari, 弟兄姐妹们， membaca Alkitab dengan membaca mana-mana surat kabar ataupun dalam buku lain adalah berbeza. 那么读圣经跟读报纸还有其他的那些刊物呢是不同的。 Apabila kita membaca surat kabar, 当我们看报纸的时候， mungkin kita akan ingat hari ini. 我们可能会想到今天的事 Dan akan datang kita tidak akan ingat apakah berita akan datang. 啊，我们不会知道明天有什么样的新闻， Ataupun kita membaca buku-buku lain, 或者是我们看其他的书 kita hanya mendapatkan ilmu. 啊，我们会得到知识。 Tapi membaca Alkitab ini adalah berbeza dengan mana-mana buku lain. 但是呢，如果我们看圣经的话呢，是与其他的书不同的。 Di mana kita membaca kitab, kita menyimpan firman Tuhan dan mempraktikkan di dalam kehidupan. 我们读圣经呢，我们就来去存下神的道，然后在生活中行出来。 Malahan itu menjadi satu sumber kehidupan di dalam kehidupan. 此外呢，它也成为我们生活中的泉源。 Bagaimana kita membaca kitab? 我们要如何读经呢？ Di sini berkata bertekun. 这里说的呢，要努力了。 Artinya dalam membaca kitab kita harus mempunyai satu semangat yang bersungguh-sungguh. 就是说，我们读圣经的时候，我们要真正的用心 Bersungguh-sungguh menghauskan akan firman Tuhan. 啊，要用心，要渴慕神的道， Dan harus sentiasa membaca kitab dalam kehidupan. 而且呢，生活中呢要常常读经， Karena Alkitab ada sumber kehidupan. 因为圣经里面呢有这个永生， Nah, ini yang pertama. 这是第一， Bertekun membaca kitab-kitab suci. 要努力的来去宣读圣经。 Kedua, bagaimana kita memajukan diri dalam firman Tuhan. 第二呢，要如何在主的道上长进呢？ Ayat 14. 这4节， Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penetua. 你不要轻忽所得的恩赐，就是从前借着预言在众长老按手的时候赐给你的。 Di dalam ayat ini mengatakan kepada kita, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada. 这里说到，你不要轻忽所得的恩赐 Ya, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. 啊！主内亲爱的弟兄姐妹们， Setiap kita diberikan talenta yang berbeza. 我们每一个人都领受不同的他连德。 Menurut di dalam kitab Matius, ya, 啊，照着马太福音说的， misalnya dalam ayat pasal 25 ayat 15. 就是25章的15节， Sekurang-kurangnya ya seseorang itu akan mendapat satu talenta daripada Tuhan. 一个人最少也会领受1000银子。 Jadi umumnya di sini ya tidak kira banyak ataupun satu talenta. 那么这里所教导的就是，不管我们的这个银子有多少， Persoalannya bagaimana kita menggunakan, memuliakan untuk Tuhan. 重要的是我们如何来去应用，如何来去荣耀主。 Contohnya ada dalam ayat ini, 比如说，在这一节当中， seperti Timotius ini. 就如提摩太， Kalau kita lihat ayat 11 tadi, 我们看刚才的11节呢， apa ada talenta dalam Timotius? 啊，提摩太有什么银子呢？ Mengatakan beritakan dan ajarkanlah semuanya itu. 他可以吩咐人，也可以教导人。 Artinya Timotius ini mempunyai pandai berkhotbah. 就是说，提摩太呢，他懂得正道， Ini adalah satu contoh di dalam ayat ini. 这就是这一节的一个例子。 Seperti saya katakan, setiap kita diberikan talenta masing-masing. 就如刚才所说过的，我们每一个人呢，都领受不同的银子。 Persoalannya, apakah kita menggunakan itu untuk memuliakan Tuhan? 问题是我们是否有应用这个银子来去荣耀神呢？ Ingat, 要记得， semakin giat kita melakukan kerja Tuhan, maka semakinlah kita diberkati oleh Tuhan. 我们越努力的为主做工，我们就越蒙神的祝福。 Tidak kira perkara itu besar atau kecil. 不管是大事还是小事， Asal kita memusatkan satu hati dan bekerja untuk Tuhan, 只要我们专心来去为主做工， pasti kita akan diberkati oleh Tuhan.
我们必定呢会蒙神祝福。 Nah, itu perkara kedua, 那是第二样事情， bagaimana memajukan diri dalam firman Tuhan. 就是要如何在道上长进。 Perkara ketiga, 第三， kita lihat di dalam ayat 15. 我们来看第15节， Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. 这些事你要殷勤去做，并要在此专心，使众人看出你的长进来。 Apakah maksud ayat ini? 这一节有什么意思呢？ Yang saya rumuskan di sini adalah bersungguh-sungguh dalam pelayanan. 这个总结就是要在侍奉上努力。 Bila kita bandingkan beberapa terjemahan lain tentang ayat ini, 让我们来去观察一下其他译本的这一节， dia mengatakan lakukanlah semuanya itu dengan rajin. 就有说的呢，要来去勤劳的做好这一切的事情。 Artinya pelayanan ini bukan hanya sikap yang bersungguh-sungguh, 所以呢，这个侍奉呢，不只是努力去做的， tetapi ada juga sikap rajin dilakukan. 而且还是要去专心去做。 Jadi kita harus rajin melakukannya. 所以要殷勤去做出来。 Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, 那么，亲爱的弟兄姐妹们， pelayanan itu boleh dilakukan siapa saja yang dapat ataupun yang mahu menyahut seruan Tuhan. 凡愿意来去呼应主的呼召的，都能够来去侍奉。 Jika dia membuka hatinya menyahut seruan Tuhan, maka dia melakukan pelayanan. 只要某一个人打开他的心来去接受主的呼召，他就能够侍奉。 Bila kita bercerita tentang pelayanan ini, 当我们说到侍奉的时候， pelayanan ini adalah sangat skop yang luas. 侍奉呢是非常广大的，有很广大的范围。 Tetapi ada dua boleh kita rumuskan 不过呢，我们可以把它分成两类， mengikut perkataan Tuhan Yesus. 就照着主耶稣的话， Mengatakan mengasihi Allah dan mengasihi manusia. 就有爱神跟爱人。 Paling utama adalah kita mengasihi Allah. 那么最主要的就是要爱神， Dan juga kita tidak lupa mengasihi sesama manusia. 我们也不要忘记要在人间彼此相爱。 Pelayanan mengasihi Allah ini 爱神的侍奉 adalah satu tanggung jawab sebagai manusia. 是人的本分， Setiap kita harus memikul tanggung jawab mengasihi Allah. 我们每一个人呢都应当要负起这个爱神的责任， Karena kita merupakan ciptaan Allah. 因为呢我们是神的创造， Oleh itu kita harus memuji Allah. 所以我们应当称颂神。 Bagaimana mengasihi manusia ini? 那么要如何爱人呢？ Kita melayani orang lain dengan kasih Kristus. 我们要以基督的爱来服侍别人， Seperti mana perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus mengasihi orang lain. 就如耶稣如何爱人一样。 Demikian kita tunjukkan bagaimana kita mengasihi orang lain dengan kasih Kristus. 我们也要照此以基督的爱来去对待别人。 Pokoknya pelayanan itu wujud dari mana? 重点就是这个侍奉呢，是从哪里来的呢？ Wujud daripada sikap yang mengasihi. 是从一个爱人的那种态度来的。 Bila ada sikap mengasihi, artinya kita sudah bergerak ke arah pelayanan. 有这个爱人的态度呢，我们就已经正在做着侍奉了。 Bukan hanya melayani manusia, 不只是侍奉人， tetapi paling utama adalah mengasihi Tuhan. 最主要的是侍奉神， Baik, itu perkara yang ketiga. 那是第三点。 Yang terakhir, 最后呢， bagaimana kita memajukan diri dalam firman Tuhan. 我们要如何在主的道上长 Mari 进？ kita membaca di dalam ayat 16. 我们来念第16节。 Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. 你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心，因为这样行又能救自己，又能救听你的 Baik, 人 di。sini ada dua perkara yang boleh kita lihat. 在这里呢，我们能够看见两件事。 Namun hari ini saya mengambil satu perkara adalah awasilah dirimu. 不过今天我要注重的就是你要谨慎自 Memajukan 己。 diri dalam firman Tuhan juga ada mengawasi diri sendiri. 那么在主的道上长进呢，也表示说要谨慎自己。 Kita tahu hari ini keadaan dunia kacau bilau 我们知道呢，现今的时代非常的乱， dengan penyakit COVID-19. 又有这个新冠肺炎。 Bukan hanya kita menjaga diri daripada dijangkiti penyakit ini, 我们不只是要好好的谨慎自己不被传染， tetapi kita juga harus menjaga diri dalam soal rohani kita. 我们也要在属灵的事情上来去谨慎自己。 Apa yang kita harus jaga rohani kita? 我们要如何谨慎自己的属灵的那一方面呢？ Jangan sampai iman kita tertidur.
就是不要让我们的信仰睡着了。 Kalau tertidur seketika itu adalah sangat bahaya. 如果片刻睡着了，这是很危险的。 Kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab. 我们来看看圣经的例子， Seperti siapa? 比如说谁呢？ Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul, ya. 我们来看使徒行传， Kisah Rasul pasal 20 ayat 9. 使徒行传20章9节 Nah,，di sini ada seorang muda yang bernama Eutikus. 这里呢有一个少年人名叫 Dia 犹推古， duduk di jendela, 他坐在窗台上 mendengarkan khotbah Paulus. 听保罗的这个正道。 Di sini mengatakan walaupun karena Paulus sangat lama berbicara, 这里呢说到保罗讲了多时， maka orang muda ini pun ya tidak dapat menahan kantuknya lalu tertidur. 这个少年人呢就顶不顺了，然后他就睡着了。 Akhirnya apa terjadi? 结果发生什么事呢？ Terjatuh dari tingkat ketiga lalu mati. 他从3楼掉了下去，然后就死了。 Disyukur ya, 不过呢，非常的感谢主， dia dibangkitkan kembali. 他过来复活了。 Daripada ayat ini, 从这一节我们看到， nampaknya kita lihat macam ya beberapa perlu yang kita perhatikan. 我们需要观察的有几样 Contohnya di sini kalau lihat dia tertidur seketika 比如说这里呢，他是片刻的睡着了， lalu jatuh dan mati. 然后他就掉下去死了。 Artinya ya kalau iman kita tertidur sekejap, 所以呢，就表示说，如果我们的这个信心呢，暂时睡着了， itulah adalah sangat bahaya. 这是非常危险的， Karena kita tahu pada hari ini 因为我们知道今天 kita masih lagi belum ya, dapat masuk ke dalam rumah Tuhan. 我们还没有能够进入神的家。 Jadi semangat kebaktian itu tidak sama lagi pada hari ini. 那么今天这个聚会的精神呢，已经不同了。 Kita harus menguasai diri, jangan tertidur. 所以呢，我们必须要操练自己，让自己不要沉睡。 Contoh lain lagi siapa? 还有另外一个例子，有谁呢？ Tentang iman jemaat di Laodikia. 就是老底家教会的信心。 Kita berkata iman mereka suam-suam kuku. 那么圣经说到呢，他们的信心是不冷不热的， Suam-suam kuku ini adalah sangat bahaya. 不冷不热呢，非常的危险。 Maka kita harus ya menguasai diri. 我们必须要来去操练自己 Kenapa kita harus menguasai diri? 不对，我们要谨慎。我们为什么要谨慎呢？ Kita kembali dalam ya 1 Timotius tadi. 我们回到刚才的提摩太前书 Pasal 4 ayat 16. 4章1节 Baik, ayat 16. 在4章16 Ayat 节 terakhir. 最后一段了。 Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu. 因为这样行，你又能救自己。 Kepentingan menguasai diri ini apa? 这个谨慎自己的为什么重要呢？ Dapat menyelamatkan diri kita. 为了要能够救自己。 Baik, inilah ya sebahagian firman yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. 所以呢，这就是我们今天早上能够分享的一点道理。 Bagaimana memajukan diri dalam firman Tuhan. 要如何在主的道上长进？ Ada 4 perkara tadi. 有刚才所说的4样事情。 Baik, seterusnya kita akan sama-sama berdoa. 那么接下来呢，我们要一同来祷告。 Dalam doa ini kita terus membantu doa dan terus mohon pimpinan Tuhan pada hari ini memimpin KKR 1 hari berjalan lancar. 在祷告中呢，我们求神带领我们今天一整天的灵恩会，让灵恩会能够顺利的进行。 Baik, kita berlutut sama-sama berdoa. 我们一起跪下祷告。